nak pilih Sony, nak buat ni, nak buat Apple dan sebagainya lah. Okey. Itu decide, tak kisah dalaman ke luar negara pun boleh. Okey. So anda perlu keluarkan 4 strategi pemasaran yang merangkumi. Kat sini ni korang kena highlight yang ni lah. Maksudnya setiap tugasan korang kena buat untuk laporan tulis tu kena ada 4 strategi pemasaran, kena ada 4 konten lah. Kena ada 4 jenis. Kan anda perlu keluarkan 4 strategi pemasaran yang merangkumi kan produk syarikat tersebut. Katakan kalau korang pilih Adidas, okey, pilih 4 produk Adidas yang top. Saya nak 4 jenis produk syarikat yang top lah. Produk syarikat yang top lah. Saya tulis top. Top products of the company itulah. Katakan kalau Adidas kan dia ada banyak beratus jenis barang kan, jenis kategori produk. Dia bukan jenis, dia kategori. Okey. Korang pilih 4 yang kategori paling famous dia. Apa? Kasut dia. Kalau nak pilih kasut, korang bahagikan kasut bola, kasut hiking, kasut casual, kasut tenis ke, kasut basketball ke, kalau nak kasut lah. Yang penting dia kena ada 4 perbezaan jenis. Tak nak, kalau dia beza tau, 4 kategori ataupun 4 jenis. 4 kategori, kalau nak Adidas juga kategori. Kalau beza dari kategori itu korang pilih satu kasut, satu baju, satu bola, satu lagi seluar. 4 itu kategori. Kalau 4 jenis tu dalam kategori yang sama tapi dia berbagai jenis. Faham tak? Aku pilih saya nak kasut juga sebab kasut dia ada macam-macam jenis. Saya ambil kategori kasut Adidas tapi jenis tu macam saya cakap lah, kasut bola, kasut jogging, kasut futsal, kasut tenis ke, kasut basketball ke, kasut golf ke dan sebagainya kan. Adidas ada macam-macam kasut. Korang boleh ambil kasut hiking dan sebagainya lah. Itu jenis. Boleh pilih sama kategori tapi pelbagai jenis. Tetapi itu korang kena pilih ikut kepada company yang bersesuaian lah. Kalau company yang memang multi level macam tu, dia ada macam-macam produk, bolehlah ambil sampai satu kategori dia ada macam jenis. Tapi kalau yang limited sikit tu, korang pilih produk kategori dia lah, kan, ikut mana yang bersesuaian. Contoh kalau nak pilih, kumpulan saya pilih Samsung je. Samsung 4 produk top Samsung apa, kan, contoh dia punya television, dia punya washing machine, dia punya refrigerator, peti sejuk kan, dan apa lagi satu, dia punya vacuum ke kan, contoh 4. Tak pun dia punya TV, saya pilih TV kategori TV tapi 4 jenis TV lah yang berbeza, plasma ke, lagi satu apa nama dia, jenis dia berbeza. Boleh juga macam tu. Okey, harap semua faham, clear lah kot, kan. Yang saya nak nasihatkan kadang-kadang korang ni suka pilih company yang skop dia kecil, company yang tak relevan untuk menjawab kita punya persoalan-persoalan dalam tugasan yang diberi, kan. Adalah itu, saya ada nasihat beberapa orang supaya tukar balik, kan, company tak sesuai, kan. Contoh, katakan tugasan berkumpulan ni, kan saya dah bagi hint, kita punya subjek pemasaran Islam ni kita banyak cater knowledge about product. Servis kurang. Maksudnya kalau korang nak pilih syarikat nanti, ambillah syarikat yang menghasilkan produk secara nyata. Jangan ambil company yang buat servis. Kan, servis restoran-restoran pun tak berapa digalakkan. Produk, company yang jual produk laptop ke, handphone ke, kerusi ke, apa ke, kan, baju ke, seluar ke. Company yang menghasilkan produk nyata, itu lagi senang. Kan, kalau yang buat servis ni dia kadang-kadang ada benda yang ada benda yang tak ada, kan, untuk menjawab kita punya tugasan ni. Okey, itu saya dah bagi hint lah kat korang. So pilihlah company, ada berlambat lah company jual produk kat dunia ni, kan, ada beratus ribu pun, kan, takkanlah tak boleh nak ada idea, kan, produk tempatan banyak, produk luar negara lagilah tak usah cakap, kan. Okey, so pilih company yang jual produk, tak nak buat servis, faham? Spa ke, hotel ke, restoran ke, apa semua tak nak lah kalau boleh, kan, susah. Kan, restoran ni dia campur, dia servis dan produk. Dia servis first main goods dia adalah servis. Dia buat perkhidmatan sediakan makanan, lepas tu makanan tu adalah produk dia.
Bila combine macam ni nanti confuse. Dia punya kaedah pemasaran dia lain. Kan, tapi dalam yang kita belajar FM 2263 ni lebih banyak kepada direct produk. Jadi pilihlah company yang buat produk nyata. Okey. Contoh Samsung, Panasonic, Adidas, Puma, Nike, ni produk nyata lah. Kan, okey, dia memang keluarkan produk kau punya kan, dan dia banyak multi level. Okey, kalau tempatan pilihlah apa-apa company yang bersesuaian lah. Kan, produk kecantikan banyak kan, di Herbs lah, apa yang kuku putih tu kan, Vida punya dan sebagainya lah. Tudung-tudung kita kan, kakak-kakak ni tahulah, tudung Ariani, tudung Bawal ni, Hanani lah, apa benda lah kan. Okey, so pilih yang tu, senang. Jekyll boleh juga. Alright, so itu saya bagi tips lah. Okey, so nombor 1, anda perlu keluarkan 4 strategi pemasaran. Maksudnya kena buat 4 kali ya kira. 4 strategi tu maksudnya korang kena buat 4 kali untuk setiap poin-poin kecil ni. Okey, produk syarikat tu cari 4 yang top. Kan, 4 produk yang top pilih. Kan, tunjuk gambar dia, mana produk yang top dia, bagi sikit huraian. Kan, produk ni apa, pengenalan sikit pasal produk tu. Kan, okey. Tu produk syarikat. Yang nombor 2, lepas tu korang tunjuk pula setiap produk tu, ada 4 jenis tu kan. Keempat-empat tu ada perbezaan strategi harga dia. Kan, harga dia berbeza-beza. Nak tengok juga comparison. Kalau Samsung punya laptop, harga dia macam mana rate dia. Kan, kalau dia punya washing machine, harga dia berapa, jenis-jenis dia ni kan. Kan, contoh. Kan, okey. Dan sebagainya lah. Okey. So, strategi harga bagi produk yang dikeluarkan. Ini rujuk bab 6. Okey. Jom kita tengok dekat kita punya manual kejap lah. Kan, sambil-sambil tu kita buka manual kejap, tengok dia dah bagi reference pula. Kan, rujuk, kalau yang point ni rujuk chapter berapa. Kan, strategi harga ni kan korang kena explain dekat saya lah. Kan, strategi apa dia pakai untuk tetapkan harga tu untuk keempat-empat barang tu. Okey. Sekejap kita pergi tengok. Ni tadi produk syarikat rujuk bab 5 kan. Okey. Bab 5 pasal produk. Okey. Kita bab 4. Okey. Di produk. Okey. First kali untuk yang point awal ni kan, produk syarikat. Saya kata suruh pilih 4 kan, 4 jenis, 4 kategori ataupun 4 jenis barang tu, dan korang nyatakanlah barang dia tu kategori apa. Kan, dia jenis apa. Okey. Klasifikasi dia apa, barangan asas, barangan kecemasan, barangan beli belah ataupun barangan istimewa, barangan yang tidak dicari, company tu jual barang jenis apa. Inilah kan, okey. Untuk empat pilihan yang korang ambil tu daripada company tu punya barang, dan bagi tahu keempat-empat barang tu apa, dia jenis barang apa. Kan, okey. Kalau semua sama, buatlah satu ayat je, satu rumus lah. Keempat-empat barang ni, washing machine apa semua adalah kategori barangan istimewa, barangan beli belah. Ke ada barang dia separuh korang ambil barang beli belah dia, ada separuh barang dia barang istimewa dia ke. Kan, ke dia jenis barang kecemasan ke, barangan asas ke company tu kan. Okey. So itu korang punya itu untuk nombor 1 ni. Yang nombor 2, strategi harga. Untuk harga pula chapter 6. Okey. Alamak, nak kena pergi chapter 6 pula. Okey. Strategi harga ni chapter 6. Kaedah penentuan harga. Okey. Kalau strategi harga ni dia suruh refer chapter 6, ni lah. Korang kena explain pasal kaedah penentuan harga dia tu. Harga berdasarkan kos ke, harga penentuan harga berdasarkan persaingan ke, harga penentuan berdasarkan nilai dan sebagainya. Okey. Tengok boleh. Strategi harga bagi produk yang dikeluarkan. Untuk 4 jenis barang tu, dia pakai strategi harga yang mana. Kan, strategi harga yang mana ni lah, ni kaedah penentuan harga mana dia pakai. Dia berdasarkan geografi ke, harga dia berbeza ikut kitaran hidup ke, kitaran hidup produk ke, berdasarkan nilai ke, dan bagi explanation.
Jangan bagi dia punya kaedah saja, korang kena explain. Washing machine Samsung ni menggunakan penentuan harga berdasarkan kitaran hidup produk, iaitu apa dia, rebak-rebuk. Untuk satu produk tu explain sikit kat bawah penentuan harga dia, strategi harga dia. Nak buat kaedah dia tu macam mana nak buat, ikut ke kreativiti anda. Kan, yang penting konten tu kena ada. Kan, yang nombor 2 tadi tu dia suruh explain pasal strategi harga untuk setiap produk yang korang pilih. 4 produk yang korang pilih itulah. Kan, inilah ni point dia. Saya dah bagi hint dah. Ni yang barang ni pakai harga macam mana, dia set harga macam mana, kalau kebetulan 4-4 sama, explain 4-4 sama, bagi hujah, nyatakan supaya orang nampak betul, yakin. Nampak betul. Betul semua 4-4 ni pakai berdasarkan kos, dia buat harga markup. Yang ni pula kalau di combinekan lah. Maksudnya kalau dia memang pakai banyak set harga, dia bukan semestinya satu produk tu satu jenis kaedah. Dia boleh combination. Itu korang kena kaji, korang kena cari maklumat dia. Korang kena tengok. Okey. Ni explanation semua kita dah go through. Okey, yang nombor 2 ni point dia yang ni lah. Yang produk tu tadi korang labelkan dia produk apa. Barangan istimewa ke, barangan perkebunan asas ke dan sebagainya. Okey. Yang ketiga pula, strategi promosi yang digunakan syarikat bagi menarik pelanggan. Kan? Okey, untuk 4-4 barang yang korang pilih tadi tu, 4-4 jenis ataupun kategori produk yang korang ambil, kan? Kalau ada 4 tu, setiap satu tu bagi tahu cara dia buat promosi. Cara dia buat promosi ni nak rujuk chapter berapa? Chapter 8 lah yang kita tengah buat ni, chapter 8. Okey. Kan kita dah tengok promosi ni ada 4 kaedah. Ada 4 kaedah buat promosi ni. Okey, so kita tengok. Selamat mana? Alright, ni chapter promosi. Inilah ni. Okey. Katakan kalau korang pilih tadi Samsung, dia punya washing machine ke, Samsung punya TV, selalunya TV Samsung ni strategi promosi dia apa? Dia buat pengiklanan, dia buat hubungan awam ke, dia ada buat promosi jualan ke dia buat jualan peribadi. Kan, mana satu nak pilih salah satu ke? Saya tengok macam ada